Selamat datang ke channel Brad Astor. Kali ini aku nak review buku Sang Purba by Naim Tanjis. Buku ni adalah buku kedua dari aku baca daripada penulis Naim Tanjis. Yes, and I'm loving his first book, which is Coach 13. Aku rekomen gila korang baca buku Coach 13 dulu sebelum baca buku ni, sebab buku ni ada karakter daripada buku sebelum dia. So, more or less like sequel. Yes, this Coach 13 Part 2. Tapi jalan cerita yang berbeza. Excited! Oh my god! Buku ni mengisahkan tentang Sang Purba, iaitu villain dalam buku ni. Dia dah bangkit daripada tidur dia. So, Datuk Saufi bertanggungjawab nak kena kumpul hero-hero yang akan menentang Sang Purba. Dia macam Avengers untuk lawan Sang Purba ni. So, Sang Purba ni macam Thanos lah. Yes, aku dapat vibe Avengers Endgame Infinity War dalam ni. Tapi versi Sang Purba, versi Melayu and versi Islam, which is yes, give me we stand. Aku tahu buku ni daripada Instagram dia, and aku be like, okay, there's a dragon on this cover this time. Yes. And then aku be like, baloi ke nak beli. And then aku tunggu sampai pesta buku online, which is ada discount sikit. So I take this book, and you guess what? It's worth it, korang. Oh my gosh, I'm loving this book so much. And like, kita cerita pasal kebaikan buku ni dulu. Spoiler. Review ni ada spoiler sikit. So, ada minor spoiler. Tak adalah spoiler yang macam boom 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 boom. Kalau ada spoiler yang boom 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 boom, yang efek plot, aku akan beritahu. Benda yang aku suka dalam buku ni ialah introduction setiap hero-hero yang kita kutip. Hero pertama yang kita kutip dalam ni ialah Haziq. Introduction hero yang pertama. Hero yang kedua ialah Mi. Hero yang ketiga Aiman Akhlaken, Raikal dan tentera-tentera bunian. Salim Bach dan isteri dia, and Datuk Saufi, iaitu ketua kumpulan tu. So Datuk Saufi ni dia pergi dekat Haziq. Dia cakap, Haziq, by the way, Haziq ni dia tahu silat. Like, dia juara Malaysia punya silat. Satu Malaysia tahu dia. Dia sebagai atlet yang yang mewarnai negara. Yang membanggakan negara. So dia popular. And then bapa dia meninggal, and then Sang Purba bangkit, and then Saufi be like, Datuk Saufi be like, crap, aku kena ajak anak dia yang tak tahu apa-apa tentang Sang Purba ni. Dia cuma tahu daripada hikayat Meremah Wangsa yang dia bagi. So, yes, buku like introduction setiap hero tu, Haziq like dia agak-agak sebab dia tak tahu, and then dia jenis serialism punya orang. Dia macam, mengaruh, mana ada naga, please, hello, ngaruh, and then Mi introduction dia seorang gemuk, kedempol, and then dia suka makan, tapi dia ada kuasa kekuatan. Iaitu orang dulu panggil dia Badang, keturunan dia Badang. So dia keturunan dia tu ada super power. Dia macam Hulk Yang Haziq tu tadi dia macam Captain America. Datuk Saufi tu more or less like Iron Man. Tapi dia pandai silat. So, and then Aiman Akhlaken dan Raika, which is from the previous book, my favorite character, Aiman Akhlaken. This just semua introduction karakter buku ni is good.
Benda yang aku suka seterusnya ialah aku suka personality setiap karakter dalam buku ni. OMG, Haziq, Datuk Saufi, me, Aiman Akhlaqin, which is my favorite character in the whole world. Raikal, and then Jelita, Sri Kandi, Salim Baj, Shikin. Yes, setiap karakter dalam buku ni sangat-sangat memorable, sangat-sangat relatable, dan sangat-sangat unik. Like me dengan Aiman Akhlaqin, walaupun dua orang tu macam clown in the team, tapi dia orang ada traits, dia orang ada lawak dia orang sendiri. Setiap karakter dalam buku ni ada traits yang sendiri. Macam Haziq, dia jenis yang serious, dia jenis yang obedient, and then Raikal jenis yang ambitious, Aiman Akhlaqin jenis yang pengecut, but dia ada sense of humor, and then dia suka tarik wanita, dia suka tetap tarik diri dia kat wanita sebenarnya single kan. And then dia sukses. Ni ialah dia sukses dalam acara makan, and then dia kuat, and then dia jenis-jenis yang lapar. Datuk Saufi ialah seorang yang serius, yang ambil berat tentang Sang Purba ni. Oh my gosh, I can speak a lot of this character. Benda-benda yang aku suka dalam karakter ni, aku boleh cakap ni dalam sehari dua. Setiap karakter yang Naim Tamjiz, dia uruskan dengan jenis yang screen time yang baik. Like Haziq dah ada screen time dia, like chapter awal mostly dia dengan Datuk Saufi, Mi tengah-tengah sikit, Aiman Akhlaqin dengan Raikal tu ujung-ujung sikit, and then the final battle is kat belakang. So every character ada masa dia, ada screen time dia. So jangan risau kalau korang rasa macam Aiman Akhlaqin tu ada sikit screen time, and then karakter tu macam banyak sangat, mungkin penulis tu cut. No, this book is perfect. All of the element of screen time of every character. Cakap pasal karakter positif. Ada villain, ada Sang Purba, iaitu the main villain. Dia mengingatkan aku dengan White Han dalam The Witcher, yang ni aku bagi gambar Ploing kat mana? Aku tak tahu. Aku mengingatkan Sang Purba tu sebagai ni, sebab dia punya introduction, dia punya karakter, dia punya everything lah. Dari segi villain, dia punya ambition tu, cita-cita dia tu like macam wow, and destruction yang dia buat, like the introduction Sang Purba dalam buku ni, korang rasa macam ada orkestra kat belakang korang yang macam like very cool baby, very cool. Aku bagi contoh. Badan makhluk yang terbaring kaku itu tergerak-gerak. Semakin lama semakin kuat gua itu bergegar. Mata makhluk itu terbuka besar. Terserlah anak mata yang memerah akibat tertidur dalam jangka yang lama. Jerit makhluk itu menampakkan siungnya. Tangannya digerakkan, begitu juga kakinya. Akhirnya dia bangun, wajahnya membengis. Dia mengambil tongkat dua yang diletakkan di atas meja, usang di sisinya. Tongkat itu diperbuat daripada lilitan akar kayu, ada batu hitam di atasnya. Tongkat itulah senjata yang paling ampuh. Itu baru sikit tau. Beradab! Jeritnya. Dia berjalan perlahan menuju ke pintu gua, walaupun langkahnya agak terhuyung-hayang, mungkin kerana terbaring terlalu lama. Sampai di pintu gua yang tertutup, Sang Purba menumbuk batu besar yang menghalang. Dengan sekali tumbukan, batu itu pecah berderai. Maka terbuka luaslah mulut gua. Sang Purba keluar dari gua yang terletak di atas sebuah puncak bukit. Di situ di mana karakter villain tu, penulis tu tulis kekuatan Sang Purba tu like wow. Korang be like, damn, this is very dangerous villain.
benda yang aku suka dalam buku ni juga ialah elemen-elemen Melayu dan Islam dalam buku ni. Dia, oh my gosh, elemen-elemen Melayu macam keris Tamingsari, sejarah keris Tamingsari, macam mana hikayat Meremah Wangsa, and then silat, and then Melayu, senjata-senjata Melayu lama macam rentaka, and then keris, and elemen-elemen Islam macam diorang semayang, subuh, and then diorang apa tu, elemen-elemen Islam yang apa tu, ada satu scene tu diorang dekat air sungai Lubuk Hantu, dekat batang air, which is dekat sini je, dekat sini je. Time Jace kau baru mention batang air, so that's a bonus point. Congratulations. Ada kat mana aku tadi? Oh, dekat yang elemen Islam tu dia ada macam satu scene tu di mana dia guna dia baca ayat-ayat lazim, and then hantu tu dia ada mention hantu-hantu tu ada sebut dalam bahasa Iban, and then so aku boleh imagine ana bunyinya ni, ana jakunya, lepas tu dia bilang so, sebab penulis ni dia tak tahu bahasa Iban, I guess, and then dia tulis situ hantu itu bercakap Iban, suruh berhenti, suruh Mi dengan Haziq tu berhenti cakap ayat-ayat suci. So I like this book. Last but not least, the biggest point I love about this book is fight scene, non-stop and badass as freak. Ada satu scene tu di mana dia punya detail macam mana dia anak panah semua tu, like where the anak panah go is wowzers, very very cool. Okay, aku bagi contoh. Raikal, jerit Datuk Selfie lalu segera menunggang unicornnya mendapatkan Raikal yang sudah tidak sedarkan diri. Sementara Shiken mengambil kesempatan daripada keadaan kelam kabut dengan memanah tepat ke arah Geroda. Penahan berapi itu tepat mengenai dada Geroda. Pancutan darah hitam memercik keluar daripada luka akibat panahan berapi. Just wow. Geroda menjerit kesakitan. Terbangnya juga sudah terhuyung-hayang. Tar memeluk Nyi Ratu Kidul. Tar ialah villain, Nyi Ratu Kidul adalah pasangan villain tu tadi. Kemudian dia melompat ke pantai kerana Geroda semakin hampir terhempas ke pantai. Dia mendarat dengan baik di dalam gigi air sambil mendukung Nyi Ratu Kidul yang semakin lemah. Dia membawa Nyi Ratu Kidul ke pantai. Just how penulis ni describe how in effect anak panah tu kena Geroda tu, wow, just wow, very detailed, and how wow, just wow guys, wow. And ada satu scene, ada satu babak tu di mana Tar dengan Sang Purba dia pergi musnahkan camp Rohingya dekat sempadan Myanmar dengan Bangladesh. Penulis tu pandai buat perang skala besar tau. Like not that ridiculous, but skala dia tu cukup-cukup. Dia tak macam Tar dengan Sang Purba tu nak memusnahkan dunia. Tak, dia cuma nak memusnahkan satu tempat tu. Like this, how the penulis buat peperangan dengan skala yang begitu agak besar is very very perfect. Aku tak dapat cari mana kesalahan dia describe the peperangan antara Tar dan Sang Purba versus tentera-tentera Myanmar dengan orang-orang Rohingya kat sana. Sebab diorang nak tunjukkan kekuatan, and then sebab Myanmar kan negara tentera, so diorang macam bengis sikit. So wow, spoiler. Ada satu scene tu di mana aku dapat gila vibe Star Wars, vibe Game of Thrones,
aku dapat banyak sangat vibe perang yang fantasi dan kepala otak aku ni. Di mana scene final battle Sang Purba dengan Thor, dengan tentera-tentera terakota, dengan anjing bunian guys, segala bunian dengan versus dengan tim Avengers kita tu tadi, iaitu geng Haziq. Penduduk di kaki Gunung Jerai mula panik. Tanah bergegar, ditambah pula cuaca buruk dan angin kencang. Begitu juga tentera yang berkubu. Mereka lihat segerombolan tentera berada di puncak Gunung Jerai, tetapi mereka tidak bertindak kerana belum menerima arahan daripada Panglima Angkatan Tentera. Tiba-tiba tentera terakota turun dari langit lalu mendarat ke kaki Gunung Jerai. Pihak tentera sudah bersedia dengan senjata masing-masing. Like ayat tiba-tiba tentera terakota turun dari langit lalu mendarat ke kaki Gunung Jerai tu, aku boleh imagine kamera perspektif aku dekat Gunung Jerai tu like just epic. Lastly, fight scene yang non-stop, yang aku mention tadi non-stop kan. And then aku nak bagi contoh. Aiman Aklakin bangun. Dia mahu melawan. Bila lembu itu mula berlari ke arahnya, Aiman Aklakin menggenggam dengan kuat batang kayu itu. Lembu semakin hampir. Aiman Aklakin mengangkat batang kayu tinggi hendak memukul lembu itu. Zam! Sap! Satu anak panah terbang tepat mengenai kaki hadapan lembu itu. Lembu itu jatuh bergolek. Boom! Satu tembakan daripada Istinggar, senjata Melayu lama, pula mengenai Pontianak yang berhanyut di dahan tepat mengenai dadanya. Pontianak itu menjerit kesakitan. Darah hijau keluar membasahi baju putihnya. Like dua musuh in one fight scene. That is so cool man. Ini baru contoh sikit. And then itu baru minor plot. Plot yang kecil je. Dia macam filler dalam buku ni. Oh my gosh. Kalau korang minat thriller yang banyak-banyak, yang berjudul semua John Wick semua, this is, I recommend beli buku ni. Perkara yang aku dapat cari, yang aku tak suka dalam buku ni ialah chapter awal info dumping. Aku tahu penulis ni dia nak macam pendekkan cerita ke apa ke, and dia nak fokus kepada fight scene ke, tapi info dumping tentang kebangkitan Sang Purba, Hikawat Merumah Wangsa, and then why here, why this, why here, kenapa terjadi ni, kenapa sekarang, kenapa time bapak dia meninggal, semua dia muntahkan dekat chapter awal, which is agak sedikit over, like tumpah sikit, macam ada cawat, ada ni air, so agak tertumpah sikit info tu. Ada info kecil-kecil tu, info yang important sikit-sikit tu agak tertumpah. So ramai betul orang-orangnya. Takkan saya nak hadap seorang diri dengan naga. Masaklah saya. Kamu juga akan dibantu. Siapa akan bantu saya? Keris Tamingsari dan pedang itu. Selain watak mitos lain seperti badang, polips, bunian. Sejak badang, bunian dan polips, bukankah itu semua mitos? Ha! Orang muda. Benda itu semua wujud. Buktikan. Macam naga tu, kamu pada mulanya tak percaya ia wujud kan? Sekarang dah ada depan mata kamu kan? Sekarang Keris Tamingsari benar ada di Istana Kuala Kangsar. Setelah Kesultanan Melaka tewas dengan Tan Portugis, Sultannya berunduk ke Johor dan Bentan. Pewarisnya membina kerajaan di Johor dan Perak. Pewaris di Perak dapat Tamingsari lalu disimpan sampai ke hari ini. Memang keris itu benar-benar wujud. Ya, saya tahu dalam buku sejarah sekolah menengah saya dah baca kisah Tamingsari. Tak tahu lah semana Hang Tuah berlawan dengan Panglima Majapahit yang bernama Tamingsari. Pada mulanya Hang Tuah kagum ditikam Tamingsari, taklukkan kebal. Hang Tuah mendapat akal lalu berjaya merampas keris Tamingsari, lalu dibunuhnya Tamingsari. Raja Majapahit hadiahkan Tamingsari kepada Hang Tuah. Konon Hang Tuah kebal memakai keris itu. Keris yang boleh kebal Haziq mempersoalkan tentang kesaktian Tamingsari. Bila kamu pakai nanti, barulah kamu tahu. Tapi bukan Tamingsari yang menyebabkan kamu kebal kelak, tapi dengan izinnya, kata Datuk Sofi menunjuk ke arah langit.
Lagi satu Badang, kalau wujud keturunannya mesti ada yang depan, yang ke depan tunjuk hebat. Angkat batu besar ke gunung, tarik pesawat. Badang tu manusia yang benar-benar wujud. Memang ada keturunan Badang yang sebenar. Badang bukan mitos dan ia wujud dan beranak pinak. Tapi warisnya tak tahu kekuatan moyang mereka. Kemudian kita kena cari duo. Satu pasangan lelaki, satu lagi pasangan lelaki dan satu perempuan. Aiman Akhlaqin dan Raika, satu lagi Salim Bash dan isterinya. Kita akan cari mereka. Dia info dumping. Okay, dia dah explain cerita tentang keris tadi, Keris Tamisari. And then tiba-tiba dia cerita pasal Badang. And then dia terus masuk nak cari Aiman Akhlaqin dengan Raika, dengan Salim Bash, dengan isteri dia. Oh, imagine orang yang skip chapter tu confirm dia tak tahu apa-apa. Sebab info banyak sangat dalam tu. Boleh diperbaiki, like bagi pelan-pelan info tu. Like okay, contoh diorang nak cari Aiman Akhlaqin kan, and then okay, sekarang ni kita nak cari Salim Bash. Siapa Salim Bash? Macam tu. Seterusnya ialah romance. Romance dalam buku ni not work. Like, bukan not work, tak ada sebenarnya. I mean, spoiler, kalau ada romance yang betul-betul romance, like okay, buku ni dia tak ada sexual romance, tapi ada romance antara Aiman Akhlaqin dengan jelita. I mean, spoiler. Kalau Aiman Akhlaqin betul-betul couple dengan Bunyan yang nama jelita tu, kalau dia macam couple and then dia, macam penulis ni bagi masa sikit antara dia orang dua, macam like couple ke like bla bla bla, like pasangan-pasangan biasa yang buat, and then bagi emotionally invest dalam dia orang dua tu. Pembaca buku ni boleh macam oh, Aiman Akhlaqin, yes, mungkin dalam last chapter ni diorang dua kahwin. Oh, this is very interesting. That's where the things gets better when jelita mati kat ujung. Yang final battle tu, yes, jelita dia mati kat ujung, dia meninggal, kena bunuh, nanti kena bunuh. So di situ pembaca boleh be like, oh god damn it, still Aiman Akhlaqin lost his mind, like oh freak semua. Tapi dalam buku ni I really wish Aiman Akhlaqin dengan jelita tu betul-betul couple, betul-betul emotionally invest antara semua sendiri. And then scene yang sedih gila-gila tu boleh gila-gila sedih sampai keluar air mata sebab like ada satu scene tu, nanti akan ke sana. So kalau korang expect ada romance dalam ni, sorry to say, agak meh. Bukan meh, Seterusnya aku nak mention karakter Lucy. What the freak? Karakter Lucy, I mean it's good. Letak side karakter untuk side plot. Tapi side karakter dengan side plot dalam buku ni sumpah sampah. Like aku baca cerita-cerita Lucy, aku be like apa function Lucy ni? Apa dia akan buat last kali? Oh my god, side plot ni teruknya. Serious guys, kalau korang baca Lucy punya cerita, pay off kat belakang, serious, dia karakter paling sampah lah buku ni. Like, lagi sampah daripada I don't know, Serigala Bunyan. I mean, buku ni boleh jadi dalam 200 lebih je kot kalau cerita-cerita Lucy tu buang untuk sampah. Oh my gosh, what have you done, M. Tamjiz? The side plot sucks. Lucy sucks. Tak ada function, tak ada derma kepada plot. I mean benda pertama yang dibagi ialah artikel tu je, and then TUDM, geng-geng TLDM, which is yes, tanda-tanda tu TLDM ambil dia and then suruh dia tengok, like be like dia assume je benda tu je, and then dia pula dapat like very what the freak.
Karakter Lucy. Sampah. Last point terakhir, benda yang tak suka dalam buku ni ialah emotional scene. Like, what the? Dia rasa macam korang nak bersin kan, like, and then last kali tak jadi. Dia macam aduh, emotional scene. Why not Chase? Why you must interrupt emotional scene tu dengan benda yang Sagi boleh buat? You know what I mean? Aiman Akhlakin memegang tangan Raikal. Terasa panas. Aiman Akhlakin cepat-cepat menarik tangan Raikal kerana terasa renjatan elektrik. Dia melihat skrin elektronik memaparkan keadaan jantung dan tekanan darah Raikal lemah. Sebab tau, aku baca first time, tekanan darahnya hanyalah 90 atas dan bawah 50. Dan kalau denyutan nadinya lingkungan 40-50 per minit. Aiman Akhlakin menggeleng. Memang nazak Raikal ni. Like, aku dah invest jiwa dan raga aku dengan karakter Raikal dan Aiman Akhlakin ni dalam kelas 13. So line ni like very like oh my god. Kalau betul dia meninggal ataupun kalau betul like I can burst my tears out, my blood and tears out of my mind. Assalamualaikum Raikal. Bangun, aku dah datang. Bangun Raikal. Bangun Raikal, kau kuat. Aku dah kembali Raikal, ucap Akhlakin perlahan. Tiada respons. Raikal, aku datang. Aku datang demi kau. Bangunlah, kau jangan pergi dulu. Kalau kau pergi, siapa nak jadi sidekick aku? Aku jadi sidekick kau, ucap Aiman Akhlakin dengan suara mendatar. Dia sedih melihat keadaan Raikal. Dia banyak terhutang budi dengan Raikal. Bukan budi biasa, tapi nyawa. Kelas 13. Raikal dan juga Raihan menyelamatkan nyawanya. Dia tidak mahu kehilangan Raikal. Apa yang dia miliki sekarang, semuanya kerana Raikal. Saya boleh merawatnya, tegur satu suara dari belakang. Boom! I mean, it's okay to untuk bunuh Raikal, atau it's okay untuk buat Raikal tu tak mati. But emotional scene ni lebih bermakna kalau like skip chapter atau ada benda lain selain daripada introduce karakter Anjang. I guess is this Anjang? Oh bukan, Jelita. I mean, kenapa? Why? And then ada satu scene tu di mana Aiman Akhlakin terkejut tengok Jelita meninggal, and then dia terus dapat avenge. I mean, boleh spend 1-2 kesurat untuk apa tu, mourn dia punya kematian kan. Like the emotional scene tu boleh buat pembaca tu rasa sebab sikit kalau invest lama sikit dekat scene tu. You know what I mean? Itulah emotional scene interrupted. Dia rasa macam tengok movie fight scene, and then ada budak-budak kat belakang tengah bising. Apa yang korang rasa? Korang be like, stop it, I want to enjoy this movie, you piece of nugget ayam McD. That's the emotion, you know. Overall, I love this book. Don't get me wrong, okay? Tapi semua buku tak flawless. Semua buku ada flaws and ada cacat celah. So, buku ni salah satunya. I love this book sebab ni aku set expectation tinggi tau sebab Sang Purba. And then belakang tu dia cakap ada tasik cini, naga semua. So dia macam ada mitos-mitos. And then aku tahu penulis Naim Tamjiz ni ada tulis tentang manuskrip Melayu hilang, which is terbitan patriotik. Aku rasa yes. And then aku set expectation tinggi tau. And then dah habis baca ni, oh my gosh, it's blown my mind. Expectation tinggi tau. Dia punya
punya cerita ni like pecah termometer. Itu yes, aku respect Naim Tamjid sebagai penulis. Aku tak minat dengan buku-buku seram. Sorry lah kan. Aku lebih minat pada fantasi, action, romance, sedih. This book is perfect for those who kehausan cerita-cerita fantasi dalam bahasa Malaysia, sebab bahasa Malaysia agak overrated dengan buku romance yang agak sampah. And this is not sampah. This is pure gold, pure diamond. Aku rate buku ni sebanyak 5 bintang. Ping, 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 ping. And badass seal of approval. Ini buku pertama yang dapat badass seal of approval dalam video lah. I love this book. Okay, tu je guys untuk video kali ni, review buku Sang Purba by Naim Tamjid. Korang order sekarang baru RM26, Sambal Sarawak 29. Worth every penny. And jangan lupa subscribe dan like channel Brad Esther untuk banyak lagi review buku from my heart, from my mouth and from my mind. And berjumpa kita pada video yang akan datang.